Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim 2 menentang pasukan Kelantan United, yang mana JDT 2 berjaya menang 2-0 hasil jaringan dari Darryl Sham dan juga Fernando Rodriguez. Baiklah, pada perlawanan ini boleh saya katakan di separuh masa yang pertama, Kelantan United nampak yang mereka berjaya untuk memegang perlawanan sewaktu 20 minit yang pertama. Akan tetapi boleh dikatakan momentum dan juga intensiti pasukan Kelantan ketika first half mula sedikit menurun selepas JDT berjaya untuk menjaringkan gol pertama melalui tandukan dari Darryl Sham. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan kekuatan dan juga kelebihan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini. Yang pertama, Johor Darul Takzim bermain dengan formation back 4 lah, macam biasa, iaitu meletakkan fullback mereka Omar Hakim dan juga Azrif Nasrul Haq, yang mana bagi saya pada perlawanan ini memang sangat-sangat menarik untuk ditonton di bahagian pertahanan pasukan JDT 2, yang mana mereka akan menggerakkan serangan ataupun memulakan build up daripada bawah menggunakan gandingan Feroz dan juga Adam Nur Azlin, yang mana Adam dan juga Feroz akan membentuk back 2 dan Omar Hakim serta Azrif akan bertindak sebagai fullback yang ofensif untuk berada di hadapan bagi membantu supporting play atau untuk cover wide area, yang mana untuk Azrif di bahagian kanan memang kita boleh lihat beliau lebih selesa untuk cover wide area, iaitu cover bahagian fullback dan juga cover bahagian winger. Ini adalah disebabkan Musa CDB yang lebih bermain untuk ke bahagian tengah untuk memberi support kepada bahagian tengah, manakala untuk Omar Hakim pula beliau lebih sering memberi support di bahagian kiri kepada Hazwan Bakri dengan kadang-kadang beliau buat supporting play seperti overlapping dan sebagainya. Jadi benda itu telah menyebabkan bahagian fullback pasukan JDT ni memang bertindak ofensif dengan defensive line yang agak tinggi, sebab mereka bermain dengan back 2 iaitu Feroz dan juga Adam Nur Azlin di bahagian centre back untuk membolehkan Omar dan juga Azrif bertindak lebih tinggi di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Itu perkara pertama yang saya sukalah. Apabila fullback mereka lebih ofensif, maka mereka boleh terlibat dengan banyak gerakan di bahagian sayap serta membantu bahagian serangan untuk melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah pasukan Kelantan United. Dan dalam masa yang sama, boleh saya puji juga kepada Omar dan juga Azrif, yang mana kedua-dua player ni walaupun bermain dengan ofensif, mereka juga cepat untuk melakukan track back ataupun transition mereka untuk bertahan adalah sangat-sangat laju untuk cover mereka punya space balik ketika Kelantan melakukan serangan ataupun counter attack. Jadi itu adalah perkara pertama yang boleh saya ceritakan tentang kelebihan dan juga kekuatan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang Johor Darul Takzim di bahagian tengah adalah peranan Daniel Amir, yang mana pada perlawanan semalam Daniel Amir bermain sebagai holding midfielder untuk pasukan JDT 2 dan beliau berjaya menjalankan tugas tersebut dengan baik apabila beliau berjaya mengawal bahagian tengah dengan sangat-sangat baik untuk membentuk gandingan di bahagian tengah bersama Darryl dan juga Musa CDB dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Dan yang menarik di bahagian tengah pasukan JDT ni adalah apabila peranan Hazwan dan juga Musa CDB, yang mana kedua-dua player ni sebenarnya diletakkan untuk bermain di bahagian wide area. Akan tetapi mereka berdua, terutamanya Musa CDB, lebih suka untuk bermain dalam keadaan narrow di bahagian mid dengan masuk lebih ke dalam di bahagian tengah untuk membantu gerakan-gerakan di bahagian tengah serta dibantu oleh Maranyon yang bertindak sebagai attacking midfielder untuk pasukan JDT. Jadi apabila mereka lebih overload di bahagian tengah, maka gerakan lebih bertumpu di bahagian tengah dan memudahkan untuk pasukan JDT 2 bermain dengan switch play, sama ada boleh bertukar dari perserangan sama ada di bahagian kanan ke bahagian kiri ke bahagian kanan dan juga ke bahagian tengah dengan sangat mudah lah. Sebab apa? Sebab Musa CDB dan juga Hazwan lebih suka untuk bermain dengan narrow ke bahagian tengah berbanding untuk ke wide area ataupun menggunakan posisi winger yang mana mereka memberikan peranan tersebut lebih kepada Omar
Umar dan juga Azrif untuk menguasai bahagian wide area untuk pasukan JDT 2 pada peluang semalam. Itu yang boleh saya katakan untuk pasukan Johor Darul Takzim tentang kelebihan dan juga apa yang saya minat tentang pasukan Johor Darul Takzim. Dan perkara terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim 2 adalah mengenai goalkeeper mereka, iaitu Izham Tarmizi, yang mana pada peluang semalam Izham Tarmizi boleh dikatakan beraksi dengan sangat cemerlang. Beliau berjaya menyelamatkan beberapa percubaan daripada Kelantan United dalam situasi one on one ketika Kelantan United melakukan counter attack dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Izham Tarmizi adalah wira untuk pasukan Johor Darul Takzim. Sekiranya tidak, kemungkinan JDT akan tewas 2 gol awal sewaktu 20 minit yang pertama. Jadi tahniah untuk Izham Tarmizi sebab boleh beraksi dengan cemerlang walaupun barisan pertahanan yang sedikit longgar bermain dengan defensive line yang agak tinggi pada peluang semalam. Itu untuk kekuatan dan juga apa yang boleh saya puji untuk Johor Darul Takzim 2. Baiklah, kita masuk kepada kelemahan ataupun kekurangan pasukan Johor Darul Takzim 2 pada peluang semalam. Apakah kelemahan dan juga kekurangan pasukan JDT 2 pada peluang semalam? Yang pertama adalah mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi dan mereka menolak fullback mereka untuk ofensif. Walaupun perkara itu saya puji, tetapi daripada segi gameplay dan juga corak permainan, perkara tersebut telah memberi ancaman dan juga bahaya kepada JDT apabila mereka di counter ataupun mereka diserang balas oleh pasukan Kelantan United. Sebab apa? Sebab pada peluang semalam kita boleh tengok apabila JDT cuba build up daripada bawah menggunakan Feroz dan juga Adam, maka fullback lebih ofensif dan defensive line pasukan JDT juga agak tinggi sehingga half line lah kita katakan. Jadi apabila sampai ke bahagian tengah, maka ketika Kelantan United berjaya untuk intercept ataupun mematahkan build up pasukan JDT 2, maka Kelantan United akan cepat untuk melakukan counter attack. Dan beberapa kali Kelantan United berjaya breakthrough defensive line pasukan JDT 2 yang tinggi tersebut dengan melakukan counter attack. Namun macam saya cakap, nasib baik disebabkan kehebatan Izham Tarmizi, pasukan JDT tidak dibolosi pada peluang semalam. Jadi sekiranya JDT bermain dengan defensive line yang tinggi macam tu lagi, kemungkinan kalau mereka bertemu dengan pasukan yang bermain winger yang laju dalam Liga Premier seperti Kelantan yang ada Fazrul Ahmed, ada Nathaniel Ringo, ada Zulfahmi dan sebagainya, memang mereka akan kalah. Disebabkan itu jugalah punca JDT 2 kalah kepada Kelantan FC dalam saingan pembukaan Liga Premier tempoh hari. Jadi itu kelemahan JDT yang pertama, JDT 2 yang pertama. Yang kedua, kelemahan JDT yang kedua adalah bagaimana mereka gagal memanfaatkan Fernando Rodriguez yang bermain sebagai target man pada perlawanan semalam. Boleh saya katakan Fernando pada perlawanan semalam terlalu isolate ataupun terlalu bersendirian di hadapan. Bahagian tengah gagal mencari beliau dan bahagian winger pun gagal mencari beliau. Yang mana boleh saya katakan Fernando terlalu isolate, berjaya dimarking dengan baik oleh pertahanan Kelantan United, dan dalam masa yang sama Fernando juga gagal untuk keluar daripada ruang marking tersebut ataupun melakukan check in dan check out sebagai seorang striker untuk berada dalam positioning yang tepat bagi menerima hantaran. Sebab apa? Sebab bahagian winger pasukan JDT dan juga tengah JDT semalam mereka dah bermain dengan baik, mereka boleh melakukan crossing dan sebagainya, tetapi target man mereka Fernando masih lagi belum dijumpai. Walaupun Fernando berjaya menjaringkan 1 gol, tetapi gol tersebut adalah daripada situasi corner kick yang kalang kabut, bukannya bahagian serangan ataupun bahagian winger berjaya menjumpai Fernando. Jadi boleh perbaiki bagaimana mereka nak involve dan mereka nak serasikan untuk memastikan yang target man mereka Fernando boleh menerima bola, dan dalam masa yang sama Fernando juga boleh involve dengan gameplay di bahagian tengah ataupun di bahagian wide area. Jadi JDT 2 perlu perbaiki benda itulah supaya pasukan Johor Darul Takzim di bahagian serangan tidak terlalu isolate, terutamanya Fernando Rodriguez pada peluang semalam. Itu yang boleh saya katakan. Dan secara overallnya di separuh masa yang kedua, terutamanya di 20 minit yang terakhir, JDT membuat pertukaran dengan mengeluarkan Musa CDB dan meletakkan Darius Sham bermain di wide area. Jadi boleh saya katakan dalam 20 minit yang terakhir tu JDT boleh menunjukkan yang sebenarnya mereka bermain dengan attack di wide area menggunakan winger untuk crossing dan sebagainya lebih efektif berbanding meletakkan Musa CDB yang sering untuk masuk ke bahagian tengah, menyebabkan Azrif kurangnya orang di bahagian kanan ataupun di bahagian wide area untuk melakukan serangan dan terpaksa bergantung
kepada Azrif sahaja di bahagian kanan berbanding di bahagian kiri yang lebih efektif dengan adanya Omar Hakim dan juga Hazwan Bakri. Jadi secara konklusinya, JDT 2 perlu perbaiki daripada defensive line mereka yang agak tinggi supaya mereka tak buat mistake sekiranya berjumpa dengan pasukan yang bermain counter attack. Dan untuk bahagian serangan, mereka perlu cari chemistry dan juga bagaimana cara untuk memastikan yang Fernando tidak terlalu isolate dan boleh involve dengan mereka punya gerakan di bahagian serangan. Itu untuk pasukan Johor Darul Takzim. Kita masuk kepada ulasan pasukan Kelantan United pula. Untuk pasukan Kelantan United, apa yang boleh saya komen tentang kelemahan mereka pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah daripada segi execution, yang mana mereka punya finishing. Mereka ada peluang yang menarik dalam situasi one on one, bahkan dalam situasi crossing, tandukan dan sebagainya. Mereka masih lagi gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sekiranya mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang yang ada pada perlawanan semalam, boleh saya katakan mereka akan mudah untuk mendapat 3 gol awal dalam separuh masa yang pertama. Dan tetapi mereka gagal nak execute peluang-peluang tersebut walaupun dalam situasi one on one dan sebagainya. Jadi kelemahan tersebut perlu lagi diperbaiki oleh Kelantan United, sebab mereka dah boleh baca game, mereka dah boleh counter attack dengan sangat baik, tetapi daripada segi finishing mereka masih lagi kurang. Itu yang pertama yang boleh saya komen tentang kelemahan dan juga kekurangan Kelantan United. Yang kedua, kelemahan dan juga kekurangan Kelantan United adalah daripada segi komunikasi lah di bahagian tengah, apabila tak ada orang yang boleh challenge bola tinggi. Yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan 2 gol daripada JDT 2 adalah mistake daripada back tengah pasukan Kelantan United sendiri yang gagal untuk membanca satu hantaran daripada Hazwan Bakri. Yang mana hantaran Hazwan Bakri tu tak ada orang block dan tak ada orang challenge Hazwan Bakri. Lalu tandukan Derry Sham pula free header, tak ada orang yang boleh baca bola tinggi tersebut. Manakala gol daripada Fernando boleh dikatakan daripada corner yang terlalu dalam dilakukan oleh Maranyon, gagal dibaca dengan baik oleh pertahanan pasukan Kelantan United dan gagal buang. Fernando lebih cepat untuk react dengan situasi tersebut untuk menjaringkan gol yang kedua. Jadi untuk defend department pasukan Kelantan United, mereka perlu memastikan yang komunikasi di antara mereka lebih kukuh, lebih utuh dan lebih boleh dikatakan mempunyai komunikasi yang baik, supaya mereka boleh tahu bila nak challenge bola tinggi dan bila nak kena keluarkan bola, dan lebih cepat untuk bertindak dalam situasi yang kalang kabut. Itu kelemahan yang kedua yang perlu Kelantan perbaikilah. Dan untuk perkara yang boleh saya puji untuk Kelantan United adalah yang pertama, mereka berjaya untuk membaca game dengan sangat baik. Yang mana di bahagian serangan dan juga bahagian tengah, mereka nampak JDT 2 bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Dan apa yang menarik tentang perkara tersebut adalah bahagian tengah dan juga bahagian serangan Kelantan United berjaya untuk melakukan penetration ataupun berjaya mematahkan build up pasukan JDT 2, dan mereka cepat untuk melakukan breakthrough melalui counter attack. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu yang JDT 2 bermain dengan defensive line yang agak tinggi, maka transition daripada build up ataupun daripada menyerang ke bertahan pasukan JDT 2 tu akan lambat sikit lah. Jadi mereka berjaya counter dan beberapa kali dapat peluang, tapi macam saya cakap yang first tadi, counter attack yang dilakukan gagal untuk dimanfaatkan dengan baik daripada segi execution ataupun dari segi finishing. Jadi benda tu perlu diperbaiki lah. Tetapi dari segi patahkan defensive line tinggi tu, mereka berjaya. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh saya katakan, bahagian tengah pasukan Kelantan United agak solid dengan adanya Salifu. Yang mana Salifu semalam bermain dengan sangat bagus, mempunyai work rate yang bagus. Dia boleh bermain dengan bahagian tengah, berjaya kawal bahagian tengah Kelantan dengan sangat baik. Beberapa gerakan yang dilakukan dengan sangat baik. Cumanya yang perlu diperbaiki oleh Kelantan adalah jangan cepat sangat hantar bola ke hadapan. Sebab apa? Sebab mereka tahu yang defensive line JDT tinggi dan mereka nak lakukan counter attack. Tetapi kadang-kadang hantaran ataupun clearance yang mereka lakukan terlalu sembrono, iaitu kadang-kadang menghantar yang depan padahal tak ada siapa pun ke depan. Jadi benda tu perlu diperbaiki oleh pasukan Kelantan lagi lah, supaya mereka lebih tenang, lebih rasa damai di bahagian tengah untuk memastikan yang counter attack mereka lebih terhasil. Itu yang boleh saya pujilah untuk pasukan Kelantan. Dan yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan juga tentang defend department pasukan Kelantan, yang mana mereka semalam berjaya untuk marking Fernando Rodriguez. Daripada segi man marking mereka sangat bagus, sehingga Fernando tak boleh nak keluar daripada kawasan kotak penalti. Dan yang paling penting, mereka punya low block, yang mana mereka bermain dengan defensive line yang agak rendah untuk memastikan yang JDT tak boleh nak penetrate bahagian pertahanan mereka
mereka dan terpaksa melakukan percubaan daripada luar kotak penalti untuk mencari gol. Dan jadi benda tu sangat-sangat baguslah. Yang mana apabila JDT nak lakukan percubaan jarak jauh, mereka pun cepat tutup ruang, mereka cepat react dan mereka cepat blok shooting-shooting daripada luar kotak penalti yang cuba dilakukan oleh Musa CDB dan sebagainya. Jadi secara rumusannya Kelantan United semalam, kalau mereka berjaya untuk hasilkan gol lebih awal di separuh masa yang pertama, 3 peluang terbaik mampu dijaringkan, maka kemungkinan keputusan berbeza. Jadi boleh saya katakan macam lagu JDT yang baru yang dinyanyikan oleh Snoop Dogg, hasil without execution is just hallucination, and kerja keras tanpa ada penyudah, kita hanya akan jadi halusinasi. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.